أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertama-tamanya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehinggalah ke saat ini, yang mana antaranya kita diberikan kesempatan untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam siri-siri yang telah lalu, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk meneruskan pada siri ini dan siri-siri akan datang. Tuan-tuan, pejam celik, hari ini kita dah masuk ke bulan Rejab. Dah masuk ke bulan Rejab dah. Maksudnya tinggal lagi lebih kurang 2 bulan untuk kita bersiap siaga, bersiap sedia nak menyambut datangnya bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang mulia. Jadi sepatutnya datangnya bulan Rejab ini mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kesempatan dan kekuatan untuk mempersiapkan diri kita dan juga keluarga kita dengan amal ibadah, dengan kesungguhan kita menambah amal-amal ibadah sunat dan wajibnya. Dan moga-moga nanti datangnya bulan Ramadan kita mampu untuk melipat gandakan lagi amal kebaikan kita. Dan jangan lupa juga doa yang Rasulullah janji ataupun doa Rasulullah ajar kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami mudah-mudahan insya-Allah ke bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk kepada ayat yang seterusnya, masih lagi bercerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Panjang sungguh cerita tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Bagaimana dalam ayat yang bakal kita baca pada hari ini, iaitulah ayat ke-59, mudah-mudahan sampai ke ayat 63. Ayat 59 ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat bagaimana penciptaan Isa alaihi salam, Allah ciptakan ia tanpa ayah daripada rahim seorang wanita, iaitulah Sayyidatina Maryam. Merupakan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk orang yang mahu berfikir. Dan pada ayat ini Allah membawakan kepada kita persamaan antara penciptaan Isa dengan satu tanda juga kekuasaan Allah dalam penciptaan Adam alaihi salam. Kalau kita dah rasa begitu takjub dengan penciptaan Isa alaihi salam, iaitulah lahir tanpa seorang lelaki, tanpa seorang bapa, lebih ajaib lagi dalam penciptaan Adam alaihi salam, dia lahir tanpa ibu dan tanpa bapa. Tanpa bapa. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan inna mathala Isa indallahi kamasali Adam. Sesungguhnya kata Allah, permisalan dari penciptaan Isa alaihi salam pada sisi Allah itu adalah sama seperti penciptaan Adam alaihi salam. Dekat mana samanya? Kata Imam Ibn Katsir, sama yang dimaksudkan di sini adalah pada kekuasaan Allah. Allah berkuasa bila dia berkehendak, hanya dengan perkataan kun, jadilah, maka jadilah. Itulah yang berlaku dalam penciptaan Adam, dan itu juga yang berlaku dalam penciptaan Hawa, dan itu juga yang berlaku dalam penciptaan Isa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam ayat ini Allah sebut inna masala Isa indallah kamasali Adam. Penciptaan Isa itu di sisi Allah sama halnya bagaimana penciptaan Adam. Allah berkuasa hanya dengan kun. Allah sebut khalaqahu min turab. Aku ciptakan ataupun diciptakan Adam itu daripada turab, daripada tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah Adam. Begitu jugalah halnya penciptaan Isa bagi Allah sangatlah mudah. Walaupun manusia seluruhnya rasa takjub, rasa kagum, rasa tak mampu kita nak bayangkan bagaimana penciptaan itu berlaku. Dan itulah persamaan yang Allah sebutkan tadi antara penciptaan Isa dan penciptaan Adam. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Allah ingatkan bila dah Allah sebut itulah tanda kekuasaan Allah di sebalik penciptaan Isa dan penciptaan Adam, maka janganlah kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik, sesungguhnya yang hak itu, yang benar itu datang daripada Rabbmu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Jangan lagi ragu-ragu dengan penciptaan Isa alaihi salam ini. Penciptaan Adam alaihi salam demikian juga. Dan ada satu argumen yang menarik yang Imam Ibn Katsir bawa kepada kita. Dia kata kalau orang-orang Kristian ataupun orang-orang Nasrani yang beranggapan Isa itu sebagai anak Tuhan,
dengan hujah bahawasanya Isa itu lahir tanpa seorang bapa, ajaib dengan kelahiran Isa tanpa seorang bapa, maka disanjung ia umpama Tuhan. Kalau ikut logik mereka, Nabi Adam alaihissalam lebih layak lagi lah nak disanjung, kerana dia lahir tanpa ibu dan tanpa ayah. Tak lebih hebat lagi, lebih lebih ajaib lagi tak penciptaan Adam alaihissalam. Tak, itu kata Imam Ibn Katsir, betul juga. Tak, kalau ikut logik orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian yang menganggap Isa anak Tuhan ataupun Isa sebagai Tuhan ini, hanya dengan hujah dia lahir tanpa bapa, Nabi Adam lahir tanpa ibu dan tanpa bapa. Tak, maka kalaulah Nabi Adam itu bukan Allah, bukan Tuhan, lebih-lebih lagi lah Isa itu hanyalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tak, yang menciptakannya adalah Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala yang esa sifatnya. Tak, yang esa sifatnya. Tak, begitulah kita tengok, kita ulang balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di sebalik penciptaan Adam itu. Lahir ia daripada seorang dan tanpa melalui lelaki ataupun wanita. Lahirnya Isa, dia lahir daripada wanita tanpa melalui lelaki. Lahirnya Hawa, dia lahir daripada ataupun dia diciptakan daripada lelaki, iaitulah Adam, tanpa melalui wanita. Semua ini berlaku, Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kekuasaan dia. Tak melangkau sunnatullah ataupun ketetapan Allah pada kelahiran manusia yang perlu ada lelaki dan perempuan. Fala takum minal mumtarin, kata Allah, jangan lagi kamu ragu-ragu. Dah sampai tahap macam tu pun, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masih lagi ada orang yang meragui penciptaan Isa itu, bahkan menyanjung Isa sehingga menganggap ia sebagai Tuhan, sehingga menganggap ia sebagai sembahan. Kerana itulah datang ayat berikutnya yang merupakan ayat mubahalah. Cukup menarik kisah di sebalik ayat ini turun. Ayat mubahalah. Apa yang berlaku di sebalik ayat ini? Allah Subhanahu Wa Taala dia perintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bermubahalah. Apa dia mubahalah? Nanti kita tengok. Ayat 61 ini dia turun kepada suatu kisah ataupun satu kaum yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam nak berdebat tentang hakikat penciptaan Isa. Iaitulah utusan daripada Najran. Mereka yang beragama Nasrani. Mereka dapat tahu tentang kebangkitan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kepada agama tauhid yang sebenar. Mereka datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdebat tentang penciptaan Isa alaihi salam. Disebutkan dalam riwayat Ibn Ishaq, kita ringkaskan. Dia orang datang bersama-samanya ada 60 orang, ramai datang. Tak ramai. Dan mereka ada 14 orang ketua ataupun pemuka kaum Najran ini yang datang. Ada tiga orang yang sosok penting dalam utusan ini yang kita kena tahu sebab dia berkait dengan apa yang berlaku, mubahalah yang berlaku. Pertama, rombongan ini diketuai oleh Al-Aqib, iaitulah yang namanya Abdul Masih. Dia inilah ketua utusan Najran tadi. Dialah yang mencetuskan idea nak datang berdebat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang akan menentukan perundingan ini macam mana berlaku. Menang kalah dia yang akan tentukan. Keputusan semua yang berlaku dalam utusan ini dia yang akan putuskan. Dalam golongan itu juga ada seorang alim Nasrani yang bernama As-Sayyid. Dia ini yang mengaturkan perjalanan. Kemudian ada satu lagi sosok penting yang merupakan seorang Arab, asalnya seorang Arab. Dia berhijrah ke Najran tadi. Kemudian diraikan oleh orang-orang Romawi, iaitulah Abu Harithah bin Al-Qamah. Merupakan seorang Arab, tetapi kerana dia ini menzahirkan kesungguhan dia memeluk agama Nasrani, dan dia juga sangat mahir dengan kajian-kajian tentang hakikat Isa tadi, dia disanjung oleh orang-orang Romawi. Bahkan dibina gereja khusus untuk dia. Dia dimuliakan oleh orang-orang Romawi hanya kerana dia memperlihatkan ketekunan dia dalam agama Nasrani tadi. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, Abu Harithah Al-Qamah ini sebenarnya, sebagaimana kita tahu dia sangat dalam kajian dia tentang Isa, dia sebenarnya tahu dah bahawasanya Muhammad yang nak dia jumpa ini benar adalah utusan Allah. Tetapi yang menghalang dia untuk memperakui benda itu kerana dia takut hilang apa yang dia ada masa itu.
Tak, kerana dia takut hilang sanjungan daripada orang Romawi. Kalau dia mengaku Muhammad itu Rasulullah, orang Rom tidak lagi akan menyanjung dia, tidak akan lagi memuliakan dia. Tak, ini yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, ia tetap memeluk agama Nasrani kerana ia merasa dihormati, dihargai oleh penganut agama Nasrani tersebut. Amatlah malang, amatlah rugi. Bila dia mengutamakan kepentingan duniawi, walaupun dia dah nampak dah Muhammad itu sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kepada cerita tadi, rombongan yang tadi datang berjumpa Rasulullah sampai ke Masjid Nabawi. Ketika itu Rasulullah sedang bersalat asar. Dia orang datang ni dengan pakaian yang megah, pakai dengan pakaian pendeta mental dia, dengan naik unta yang gah, milik pembesar mereka. Datang berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdebat dengan Rasul, cerita tentang hakikat Isa ni macam mana. Rasulullah pun ceritalah apa yang kita dah baca panjang tentang hakikat Isa daripada awal kelahiran dia. Tetapi mereka tetap dengan pegangan mereka yang menganggap Isa itu sebagai Tuhan. Bahkan dalam kalangan mereka pun mereka berbeza juga sedikit. Berbeza macam mana? Masing-masing menganggap Isa sebagai Tuhan, tetapi sebahagian menganggap Isa ini sebagai Allah. Dialah Tuhan. Tak ada Tuhan dah selain Isa ini. Kerana apa? Kerana mukjizat yang Isa dikurniakan Allah kepada Isa, boleh menghidupkan orang yang mati, boleh menghidupkan burung daripada tanah liat, boleh menyembuhkan orang yang buta daripada lahir. Keajaiban mukjizat yang Allah beri kepada Isa ini menyebabkan mereka ini menganggap Isa ini sebenarnya Tuhan. Bahkan ada di antara mereka juga yang menganggap Isa ini sebagai anak Tuhan, pastinya kerana kelahiran Isa itulah. Tidak ada bapa. Dan sebahagian yang lain menganggap Isa itu salah satu daripada 3 oknum Tuhan itu. Daripada konsep Trinitas. Yang mereka berakidah dengannya, iaitulah adanya Tuhan Bapa, Tuhan Maryam itu sebagai Tuhan Ibu, dan Isa itu sebagai Tuhan Anak. Ada 3 Tuhan pula dalam satu sembahan tadi. Ini pelbagai macam keserabutan dalam akidah mereka. Tetapi bila Rasulullah memperjelaskan hakikat bagaimana Isa ini adalah utusan Allah, dia bukan sembahan, dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, tetap juga mereka tidak berganjak. Mereka tidak berganjak walaupun dah habis hujah dah. Mereka nak mempertahankan akidah mereka. Kemudian barulah datang ayat ini. Nampak ayat mubahalah ini, apa yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah. Kata Allah ataupun firman Allah, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Bila mana mereka ini tetap juga nak berhujah, berjidal dengan kamu walaupun telah datang dah keyakinan ilmu tadi, penerangan yang kamu terangkan tadi, fakul, maka katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ta'alau, datang kemari, nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Datang mari, bawa anak-anak kamu, bawa isteri-isteri kamu, bawa diri kamu sendiri, summa nabtahil, kita bermubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mubahalah macam mana? Orang yang berdusta ini, yang tak nak terima hakikat kebenaran ini, walaupun dah jelas kebenaran, maka laknat Allah kepada orang yang berdusta. Berani ataupun tidak? Kalau kamu tidak mahu juga menerima hakikat Isa sebagaimana yang Rasulullah ceritakan, mari kita bermubahalah. Orang yang berdusta, yang tak nak terima kebenaran, maka kita minta Allah laknat ke atas dia, Allah azab dia. Bila sampai ajakan untuk bermubahalah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus mereka reserve. Mereka rasa ragu-ragu. Kemudian mereka sebut, ya Aba Qasim, wahai Abul Qasim ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kesempatan pada kami, beri kami masa, biar kami bincang. Kami nak sambut ke tak ajakan mubahalah kamu ini. Beri kami keputusan, sebab ini keputusan yang besar. Maka mereka pun baliklah berbincang sesama mereka. Ingat tak tadi, satu sosok penting, ketua mereka, iaitulah Al-Aqib Abdul Masih tadi. Al-Aqib Abdul Masih. 60 orang tadi datang berkumpul kepada Al-Aqib tadi. Kemudian disebutkan kepada Al-Aqib, bagaimana ya Al-Aqib, bagaimana kita nak teruskan bermubahalah ataupun bagaimana? Tengok apa yang disebutkan oleh Al-Aqib sebagaimana yang dituliskan oleh Imam Ibn Katsir. Saya bacakan. Disebut, demi Allah wahai kaum Nasrani.
sesungguhnya kalian sudah tahu bahawa Muhammad adalah Nabi yang diutus. Dan ia telah menyampaikan kepada kalian keputusan tentang perkara junjungan kalian, iaitulah Nabi Isa alaihissalam. Dia dah cerita dah hakikat bagaimana. Dan kalian sudah tahu tidak ada satu kaum yang bermubahalah dengan seorang Nabi, melainkan tidak akan tersisa daripadanya orang-orang dewasa. Dan tidak akan tumbuh, tidak akan lahir daripada mereka anak-anak kecil. Maksudnya kaum dia hapus terus. Tak, sungguh jika kalian melakukannya, maka kalian akan binasa. Kalau kalian terus dengan bermubahalah, maka kalian akan binasa. Jika kalian bersikap keras dan masih sayang terhadap agama kalian, nak juga percaya Isa itu sebagai Tuhan, kata Al-Aqib, maka tinggalkan Muhammad. Tak, tinggalkan ke tempat ini, baliklah ke negeri kalian. Nampak Al-Aqib pun dah sebenarnya dah nampak dah kebenaran itu. Tak, sehingga dia berpesan kepada semua utusan yang bersama dengan dia, kalau nak teruskan, kita akan binasa. Tak, tapi kalau kita nak kekal dengan akidah ini, tak nak terima Muhammad, marilah kita balik. Tak, marilah kita balik. Maka itulah yang disampaikan kepada Muhammad. Dia datang bertemu balik kepada Nabi SAW, ya Abul Qasim, kami tak jadi bermubahalah. Tapi menariknya, dalam keadaan mereka menolak Nabi Muhammad sebagai utusan, menolak akidah yang dibawa ataupun ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membersihkan penciptaan Isa daripada kesyirikan tadi. Dalam keadaan mereka menolak, mereka sebut kepada Muhammad, kami akan kembali ke negeri kami, tak jadi bermubahalah dengan kamu wahai Muhammad, akan tetapi kirimlah salah seorang daripada sahabatmu bersama kami, untuk kami minta kepadanya putuskan perkara yang kami perselisihkan di antara kami berkenaan harta. Nampak? Dia dah tahu dah yang Rasulullah bawa itu adalah suatu kebaikan untuk dia. Tak, baik kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat nanti. Tak, tapi dia nak dapat kebaikan di dunia sahaja. Dia kata utuskan kepada kami seorang sahabat kamu untuk ajarkan kami bagaimana nak mengurus harta ini. Tak, sedangkan mereka menolak seruan yang lebih utama. Tak, iaitulah nak mengajak kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan kesyirikan yang mereka buat, penyelewengan yang mereka buat sangat dahsyat kepada ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan di sinilah kita dengar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia. Bila mana utusan tadi minta Nabi utuskan kepada mereka seorang sahabat untuk ajarkan mereka tentang harta, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqan amin. Aku akan utuskan kepada kamu. Tak apalah kalau kamu tak nak terima juga. Aku akan utuskan kepada kamu seorang yang kami percayai, yang sangat-sangat kami percayai, untuk ikut balik bersama kalian, ajar apa yang kamu nak tahu. Maka Nabi SAW bersabda, qum ya Aba Ubaidah ibn al-Jarrah. Maka bangunlah seorang Rasulullah bersabda seorang sahabat dia, wahai Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, bangkitlah, bangunlah, bersama-sama mereka untuk ajarkan mereka. Hadza amin hadhil ummah, kata Nabi SAW, pujian kepada Abu Ubaidah al-Jarrah tadi. Hadza amin hadhil ummah, ini orang yang dipercayai daripada umat kami. Ini orang yang kami percaya daripada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi cerita tentang utusan Najran ini begitulah tuan-tuan. Bila mana Allah SWT menutup hati mereka daripada menerima hidayah Allah, walaupun dah jelas dah daripada perdebatan yang panjang itu, dah jelas dah bahawasanya hakikat Isa itu adalah utusan Allah. Apa yang Rasulullah bawa itu benar, tetap juga mereka memilih kepentingan duniawi mereka. Bagaimana Al-Harith ibn Al-Qammah, sebelum berdebat dengan Rasul pun mereka dah tahu dah Rasulullah itu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kerana takut hilang sanjungan daripada orang Romawi, takut hilang kemuliaan yang diberikan, kerana menganut agama Nasrani tadi, dia sanggup untuk melepaskan akidah yang boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita iman yang sejahtera, iman yang benar, akidah yang sejahtera, untuk kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kena korbankan dunia seluruhnya, tapi jangan sekali-kali kita korbankan akidah
yang menjadi penyelamat kita, yang Allah pinjamkan kepada kita. Di akhirnya Allah sebut inna hadza lahuwal qasasul haq. Inilah cerita yang sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh benar cerita ini. Cerita tentang apa? Cerita tentang Isa tadi. Bagaimana hakikat penciptaan Isa itu, dan segala penyelewengan tadi terbatal. Penyelewengan daripada kaum Najran tadi terbatal. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, selain Allah. Wa innallaha lahuwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan sekali lagi Allah beri peringatan, fa in tawallau, jika dah jelas begini pun kamu masih lagi mau berpaling, fa innallaha alimum bil mufsidin, sesungguhnya Allah amat mengetahui siapa yang berbuat kerosakan ini, orang-orang yang berbuat kerosakan ini. Maka Imam Ibn Katsir pesan kepada kita di akhirnya, barang siapa yang menyimpang dari kebenaran menuju kebatilan, maka dialah orang yang berbuat kerosakan. Dan Allah maha mengetahui semua itu, dan Allah akan balas dengan seburuk-buruk balasan. Maha kuasa Allah, tidak ada sesuatu yang luput daripadanya, yang terselindung daripadanya. Maha suci Allah, segala puji baginya, dan kita berlindunglah kepadanya daripada kemurkaan dan azabnya. Tuan-tuan muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah, benar, iman yang Allah pinjamkan kepada kita ini, itulah nikmat yang paling agung yang kita kena jaga, dan yang kita kena pertahankan dalam hati kita, dalam jiwa dan sanubari kita. Dan itu jugalah yang nak kita wariskan kepada anak-anak kita. Waris bukan macam harta kita wariskan secara automatik, tak, tetapi melalui didikan kepada anak-anak kita. Moga-moga mudah-mudahan akidah yang sejahtera, iman yang benar itulah yang akan melindungi kita dan keturunan kita daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya melayakkan kita untuk berada dalam syurga Allah bersama-sama. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jazakallah khair kepada semua yang mendengar, yang berkesudian memberikan kesempatan untuk kita sama-sama mentadabbur ayat Allah ini. Dan moga-moga Allah beri kita kesempatan yang lain yang kita teruskan lagi ayat yang seterusnya daripada surah Ali Imran ini. Dan sekali lagi saya peringatkan diri saya untuk mempersiapkan diri kita semua menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Bermula daripada bulan Rajab ini lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.